بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. daripada kitab Hayat Nufus Imam Abdullah bin Abi Bakr Al-Aidrus. وعليك بحضور الجمعة مع إخوتك تصليها جماعة والصمت عما حرم الله عز وجل. Kita kena kita kena jaga hadiri solat Jumaat. Sebab ada solat Jumaat ni memang fardu ain kita hadiri solat Jumaat tu. Dan ada beberapa hadis yang sebut orang yang tak hadir solat Jumaat ada dalam satu riwayat satu Jumaat tak apa uzur, tak ada uzur, atau riwayat yang lain 3 Jumaat yang continuously tapi tak ada uzur. Dalam riwayat dua riwayat ni balasannya sama, ialah nama dia akan ditulis di sijil-sijil ahli neraka. Salat Jumaat ni kita kena jaga. Salat Jumaat kita kena jaga. Kalau tak ada uzur mesti hadir. Mesti hadir salat Jumaat di mana-mana masjid. Tak kisah masjid mana. Kalau jauh kita akan dapat pahala pahala steps yang kita jalan. Kalau dekat yang penting kita hadir. Itu yang penting. Wa bihudhur al-jum'ah, dan kita kena semayang dalam salat jemaah dalam keadaan jemaah. Wassamtu amma haram Allah, kita kena jaga lidah kita, jangan cakap apa-apa benda sahaja. Kita kena apa-apa benda yang kita nak cakap ni kita nak jadi benda yang bermanfaat. Dan kita kena diam daripada semua maharam Allah, orang yang Allah SWT yang diharamkan, ghibah, namimah, menipu, semua tu kita kena diam, jangan bercakap langsung benda tu. Wa tarkid dunia, biarkan dunia. Tak kisah saya jadi kaya, saya jadi fakir, itu semua kita kena keluarkan daripada hati kita pasal dunia ini. Wa tarki mukhalatatin nisa'i jumlah, dan kita jangan selalu berkumpul bersama kalau lelaki berkumpul bersama perempuan, kalau perempuan berkumpul bersama lelaki. Kita kena kalau tak ada purpose, tak ada kerja contohnya, jangan duduk sekali. Everyone go through his own life, kecuali kalau dia couples, wife and husband, ini tak ada masalah. Kecuali kalau dia family, kakak, ibu, makcik, nenek, itu tak ada masalah. Yang bukan mahram kita kena jauhkan diri. Kalau tak ada purpose, better kita jangan selalu berkumpul bersama orang yang bukan mahram. Wa tarku tajammuli bil kisa'ir rafi', dan kita kena khususnya untuk orang lelaki, kita jangan buat makeup sangat. Kita pun tak suka makeup most of us, tapi berbanyak-banyak makeup tu tak elok untuk orang lelaki. Wa usika bil uzlati, dan kita kena dalam satu masa sebulan ke dalam satu tahun, kita kena berkhulwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jauh keluar daripada alam dunia ni, pergi bukit ke, pergi jungle, hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, buat ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jauhkan diri daripada semua alam dunia yang ada in our surrounding. Orang yang selalu buat macam tu, nanti dia pun iman dia akan diangkat. Itu satu laluan atau satu cara nak perbaiki atau nak kuatkan iman kita dengan uzlah. Kita biarkan semua manusia, semua alam dunia, semua letak ke belakang kita.
pergi satu bukit, pergi satu jungle, pergi anywhere yang memang tak ada orang langsung, berbuat ibadah kita hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di kawasan tu. Wa tarkin naumi illa min daruratin aw ghalabah, dan kita kena biarkan tidur banyak, kecuali kalau darurah, dia orang sakit mesti tidur, so doktor yang suruh dia contoh, atau ghalabah yani dia memang nak tidur, dia sudah bangun 20 jam, kerja pergi sini sana, so sekarang ni dah bateri dah off dah, so sekarang ni boleh tidur. Tapi kalau dia masih kuat, tak ada zarurah, tak mesti dia nak tidur, dia boleh power dia masih 50% ke 70%, tapi dia mau tidur terus, macam zaman PKP, bangun tidur, bangun makan minum tidur, itu kerja sahaja yang available masa tu, masa lockdown. So kalau ada orang yang masih hidup sebagai itu, itu tak it's not good for him, untuk dia punya kesihatan pun it's not suitable langsung. Wa alaika bi dzikri la ilaha illallah, dan kita kena menjaga zikir la ilaha illallah setiap masa. Wa usika ya akhi bi tilawati al-Qur'ani wa ihya'i lailatil jum'ah wa tayyi awtari syahri Ramadan. Dan kita kena selalu berbanyakkan membaca Al-Quran dan menghidupkan malam-malam Jumaat dengan malam-malam yang baik semua, malam-malam raya, malam-malam Ramadan, malam-malam nisfu Sya'ban, malam-malam Arafah, 10 hari pertama Zulhijjah, semua malam-malam yang penuh dengan barakat, kita kena menghidupkannya semua. Dan juga watayyi autari syahri Ramadan, yang kita kena jaga malam-malam malam-malam witir, yani malam 1, malam 3, malam 5, 7, 9, dan khususnya dalam 10 hari terakhir ni dalam bulan Ramadan, macam disebut kat sini 10 hari terakhir, 21, 23, 5, 7 sampai 29 insya-Allah yang akan datang soon biidznillah, esok atau malam ni kita boleh bila masuk malam ni insya-Allah, itu malam 29 dan mungkin malam terakhir dalam bulan Ramadan ni, so kita ambil peluang kita insya-Allah menghidupkan satu malam insya-Allah dalam ibadah, dalam salat, dalam tahajud, dalam baca Al-Quran. Kita tak tahu nanti bulan Ramadan tahun depan kita akan dapat atau tidak. Ramadan akan datang, tapi kita masih hidup atau tidak. Nasallahu subhanahu wa ta'ala panjangkan insya-Allah umur kita, insya-Allah semua terima bulan amalan-amalan kita dalam bulan ni, dan sampaikan kita insya-Allah atau jadikan kita dapat Ramadan yang akan datang insya-Allah tahun depan dan any year coming insya-Allah. ويكون الطي بأكل أقية atau من التمر أو طعام قليل من الماء, untuk kita boleh spend satu malam tak rasa nyantuk. Dikata kat sini, kalau kita nak menghidupkan bulan Ramadan tu, makanan kita waktu malam jangan kita makan banyak. Kita boleh cukupi dengan disebut kat sini kurma dengan makanan-makanan yang ringan. Makanan-makanan ringan sedikit saja, dan juga air, sebab kita kan mesti ada air dalam badan kita. Air tu pun tak banyak. So kalau banyak kita akan rasa ngantuk nanti. So air tak banyak, makanan tak banyak, untuk kita dapat power, dapat
enough energy untuk menghidupkan satu malam. ويكون له شيخ يعرف في النقل والعقل ذو بصيرة وفراسة صادقة dan dia kena ada tadi dia kena ada satu kawan yang baik. Sekarang ni dikata yakun lahu shaykhun, dia kena ada satu guru juga. Sebab guru yang akan menunjukkan dia laluan ke Allah Subhanahu wa taala dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifun fi naqli wal aqli, guru tu mesti dia orang pandai dalam ilmu agama dengan ilmu logik atau pandai. Dia boleh dia bukan agama-agama sahaja, tetapi dia boleh pakai akalnya dalam agama untuk menunjukkan kita laluan yang sebenar, yang benar. Dhu basiratin wa firasa, dia ada taufik, cahaya dengan Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala, cahaya imannya tinggi, bukan sesiapa any guru. Kita kena cari guru yang betul-betul dalam agama ni, sadiqah, dan dia tahu bagaimana dia akan suci kita punya aib, tahu bagaimana dia akan direct kita dalam laluan yang benar. Ada guru-guru yang dia memang baik, tapi kita punya sistem atau kita punya architecture mungkin kalau I think silap sebutan, memang dia susah tak boleh nak guide kita. Kita punya mentality out of his mapping. Macam tu okey, kita bagi hormat pada dia sebab dia guru, tapi kita kena cari orang yang boleh tunjukkan kita dan ajar kita betul-betul. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا من الناس يقول في اتباعنا حسنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.